Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu alaihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang diraikan Ustaz Najmuddin dan isterinya, pengerusi facility, dan juga hadirin hadirat sekalian, ramai yang dikenali ni muka Ustaz Hariri, dan juga semualah para ilmuwan dan para hadirin sekalian. Bukan untuk ceramah di petang ini ya, bukan untuk ceramah, sekadar menemani ustazah dan mukadimah saja insya-Allah. Salat Ramadan yang ke berapa hari ni? Adik-adik, berapa dah Ramadan ni? Ada 5 hari lagi nak puasa ni. Betul? Bulan ni ada 5 hari lagi, betul? Tak? Bulan ni bulan apa? Bulan Mac. Tinggal baru 4 hari 5 hari lagi nak habis bulan ni lah. Jadi 4-5 hari bulan ni insya-Allah. Kita akan berakhir bulan Mac ni dan akan sambung lagi pada bulan April. Jadi sebagai mukadimahnya, kalau kita renung kembali, dah lama dah kita puasa bagi yang berumur macam saya ni kan. Dah dekat 50 tahun dah. Dah lama dah puasa. Tetapi kadang-kadang masih terlupa lagi tentang hebatnya ganjaran puasa yang menanti kita di bulan Ramadan ini. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada orang lain. Zaman Nabi pun diceritakan kisah bagaimana seorang sahabat Nabi, 3 orang sahabat baik yang pergi berperang, 2 orang syahid, 2 orang terbunuh ataupun syahid di medan perang. Lalu seorang lain sahabat Nabi pun bermimpi bagaimana dia bermimpi bahawasanya yang belum syahid, dia 3 seorang sahabat tu yang belum syahid tu masuk syurga dulu berbanding orang yang syahid dulu. Lalu Nabi berkata, bukankah yang belum syahid itu berkesempatan untuk melalui Ramadan? Jadi menunjukkan betapa hebatnya ganjaran Ramadan yang Allah tawarkan kepada kita. Lalu kita bermuhasabah sikit sebagaimana Allah berikan peluang kepada kita ini. Sebelum kita Ramadan, kita menanti-nanti Ramadan, nak puasa. Sebab kita tahu akan ganjaran Ramadan. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Sampaikan aku di bulan Ramadan. Dan Allah pun memakbulkan doa kita sampai ke hari yang ke-15 Ramadan, yang ke-16 Ramadan dah. Jadi bagaimanakah kualiti Ramadan kita? Bagaimanakah kisah kita dengan penghayatannya, kita dan Al-Qurannya, kita dan sedekahnya, kita dan bangun malamnya. Lalu kita bermuhasabah, rupanya kita meminta tetapi kita tidak membuat yang sehabis baik kepada Ramadan ini. Lalu kita takut di akhir Ramadan ini kita akan menyesal sebagaimana menyesalnya kita pada bulan Ramadan yang lepas. InsyaAllah masih ada berbaki, masih ada masa, masih ada peluang untuk kita tingkatkan amal kita, masih ada masa untuk kita raihkan banyak pahala yang Allah tawarkan kepada kita. InsyaAllah kita bersama dengan pasangan kita, kita bersama dengan ahli keluarga kita, bincang sama-sama bagaimana kita nak perbaiki Ramadan ini, bagaimana kita nak perbaiki kita dengan Al-Quran. InsyaAllah kita mampu ubah. Kita mampu ubah bersama dengan anak-anak kita untuk kita dapatkan ganjaran yang sehebat baik, sehebat sangat, sehebat mungkin yang Allah tawarkan kepada kita. InsyaAllah ada azam yang kuat dalam diri kita. Kita mungkin menyesal dah 16 hari, 15 hari berlalu, tapi insyaAllah masa ada lagi. Kerana riwayatnya banyak mengatakan Lailatul Qadar yang kita impikan itu masih ada peluang untuk kita raih di 10 Ramadan yang terakhir insya-Allah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah beri kesihatan kepada semua dan Allah beri semangat yang kuat kepada semua, kepada suami terutamanya, untuk memimpin para isterinya, memimpin para anak-anaknya, memimpin pada ahli keluarganya, untuk memberikan kesedaran dan juga peringatan sentiasa tentang peluang yang Allah tawarkan dengan berbakinya Ramadan yang ada ini insya-Allah. Belum tentu kita akan menghadapi Ramadan pada akan datang, belum tentu. Ramai dah kat keliling kita walaupun berusia seiring dengan kita, berusia dengan sama kita, tidak dapat bersama dengan kita pada Ramadan kali ini. Kita Allah beri peluang insya-Allah. So akhirnya
InsyaAllah kita tingkatkan semangat. Masih ada masa, masih ada peluang yang sama yang mampu diraihkan pada orang lain, dan kita pastikan kita mendapat ganjaran tersebut, dan kita memastikan ahli keluarga kita juga mendapat ganjaran yang sama insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Masa al khair. Masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tuhan yang telah mengumpulkan kita pada petang yang barakah ini, pada petang hari. Tak apa cik, sorry ya. Kita tutup pun tak apa aircon. Bukan aircon, tak apa, okey je. Sebab dia macam tak stabil kan. Daripada tadi, okey. Subhanallah, okey. Masya Allah. Tak apa, kita berpanas sikit kan. Panas tak tu? Panas. Ada kipas atas? Ada. Tapi tetap terasa bahang. Ini musim memang panas, cuaca yang panas. Dan Ramadan itu sendiri maksudnya adalah membakar. Ramadan itu sendiri maksudnya adalah bahang, membakar. Mudah-mudahan ia membakar dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap titis air peluh yang menitis tu sebagai saksi di hadapan Allah kelak, bahawa kita berpeluh dalam beribadah kepada Allah. Kita berpeluh dalam menghadiri majlis ilmu. Kita berpeluh berada di taman syurga Allah. Jadi air titik ataupun air yang menitik, air peluh yang menitik tu, subhanallah, ia bukan sia-sia, bukan saja-saja. Dia adalah satu junnah. Ia adalah satu perisai daripada api neraka. Ia adalah burhanun. Ia adalah bukti yang jelas dan nyata di hadapan Allah kelak. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada Seriti Tafiz Al-Mustafa Jempol Negeri Sembilan selaku penganjur majlis ilmu kita pada hari ini. Bagi tepukan gemuruh. Kena ada tepuk-tepuk sikit ya petang-petang ni. Masya Allah. Terima kasih kepada Cik Nur Syahirah binti Rosli selaku MC. Seterusnya membacakan doa Ustaz Muhammad Khairullah bin Zahari, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azwan bin Rosdi, pengarah Seriti Negeri Sembilan. Ada ya Ustaz kita? Oh wakil. Masya Allah. Okey. Subhanallah, yang diwakili oleh Al-Fadhil Ustaz berbaju hijau. Ke Ustaz ni kita jumpa dekat Ustaz Sofwan. Sofwan tu nama anak kita. Sekolah anak kita. Maksudnya Ustaz yang sama lah kan, dekat di Seremban. Masya Allah. Okay. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Fakharuddin bin Abu Talib, Ketua DPPKJ. Subhanallah, ada sama? Okey, subhanallah, Fadil Ustaz. Terima kasih Puan Umi Bibah binti Tumin. Umi Bibah, Masya Allah, Sri Kandi kita ni. Banasihat Siti Tafiz Al-Mustafa, Ustaz Najmuddin Rabbani bin Mustafa, Ustazah Nur Hidayah binti Syahari, Ustaz Muhammad Aizuruddin bin Sabri, Tuan Amalul Khair bin Sarbani, Tuan Hishamuddin bin Aziz, seluruh warga Sriti Tafiz Al-Mustafa Jempol, ibu ayah yang hadir. Masya Allah. Boleh angkat ibu ayah yang hadir, angkat tangan. Saya rasa kebaikannya ibu ayah kan. Ibu mengaku, ayah tak mengaku ni. Masya Allah. Belakang sana pun saya rasa ibu ayah. Kebanyakannya di kalangan ibu ayah yang menghantar anak-anak di sini. Kemudian yang lainnya adalah penduduk setempat lah yang dijemput sama. Masya Allah. Alhamdulillah.
Di hadapan ni minta maaf saya tak sebutkan, saya pun tak tahu, tak ingat nama, tetapi semua ni adalah orang-orang yang banyak memberi sumbangan kepada masyarakat. Masya Allah. Terima kasih semua yang hadir. Macam saya pula wakil penganjur kan. Sebab petang hari ni adalah hari Selasa. Bukan senang bila buat majlis ilmu, buat program pada hari bekerja. Masing-masing bekerja ni kan, mungkin ada yang tak mandi pun ni. Dia tukar baju dalam kereta je ni. Sebab daripada pejabat balik pukul 5, lepas tu nak sampai pukul 5.30. Masya Allah, penat bekerja, lelah, letih, lapar, dahaga. Tapi pihak sekolah mengadakan program pada hari bekerja. Apabila mendapati jadual saya pun tidak menepati pada hari Minggu. Jadi saya pun ucap terima kasih di atas kesanggupan dan persetujuan semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan muslimin muslimat, saya nak ucap tahniah kepada para bapa terutamanya yang berada sebelah kanan ni. Kita bagi tepukan pada para bapa. Tepuk kuat-kuat. Okey anak-anak, bagi tahu ayah terbaik. Cakap terbaik ayah. Cakap ayah kamu. Oh, ke ayah kamu tak terbaik? Terbaik kan? Pusing sikit belakang, pusing sikit. Tak payah sebut ayah. Oh, sebab ada panggil daddy, tak panggil ayah. Sekarang ikut ustazah ya. Angkat tangan buat macam ni. Terbaik. Semangat sikit. Terbaik. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Okey, cakap pula dekat mak-mak kamu di belakang. Mak, terbaik. Terbaik. Okey, bolehlah tu. Petang-petang tak bolehlah nak berat sangat kan. Masya Allah. Anak-anak sekalian, kenapa ustazah minta kamu cakap terbaik kepada ayah kamu, kepada mak kamu? Sebab ayah dan ibu kamu ni telah tunjukkan contoh yang terbaik. Bawa anak-anak ke majlis ilmu. Walaupun mereka penat. Anak-anak pun penat. Penat kan puasa, tak makan, tak minum. Penat tak? Penat tak? Dapat upah tak puasa ni? Dapat? Dapat upah apa? Masya Allah, tabik spring. Anak-anak hebat lah, anak-anak Seriti ni. Dia jawab dapat upah. Upah apa? Pahala. Masya Allah. Siapa dapat upah duit raya? Ada tak puasa dapat upah pergi bazar? Ada tak? Ada tak dapat upah duit? Ada tak? Tak ada. Oh, luar biasa. Masa ustazah kecil-kecil dulu, nak dengar tak cerita ustazah puasa? Maaf ya, depan saya ni ada anak-anak, susah juga saya nak ceramah terus level tinggi ya. Kita raih anak-anak juga ya. Masa ustazah puasa kecil-kecil dulu, mak ayah umpan juga dengan aiskrim bila waktu malam. Sekarang kamu nak makan aiskrim, hari-hari pun boleh makan aiskrim. Zaman ustazah dulu tak boleh hari-hari. Kadang-kadang sebulan sekali je dapat aiskrim. Betul tak mak-mak? Kita bukan dapat makan aiskrim hari-hari. Seminggu sekali baru dapat makan aiskrim. Macam tu lah. 2 minggu sekali. Itu pun dengan kebenaran mak ayah. Jadi bila dapat puasa hari tu, satu hari dapat puasa, mak ayah upah dapat makan aiskrim. Yang puasa akan makan dekat tangga luar rumah. Barulah rasa special. Sebab adik-adik tak dapat aiskrim. Kita je yang dapat. Kita 2 orang dengan kakak baru dapat puasa ni. Adik-adik belum puasa ni. Kita pun makanlah aiskrim luar rumah, kat tangga. Nyorok-nyorok daripada adik-adik. Tapi kadang-kadang hari ni ibu-ibu, ayah-ayah nak raih anak puasa. Yang tak puasa pun dapat juga. Semua dapat aiskrim. Dia tak rasa beza. Tapi kaedah-kaedah seperti ini sebenarnya tidak dilarang pun. Kita nak pujuk, kita nak didik anak-anak kita memberikan upah segera di dunia. Supaya dia rasa dia lebih, dia rasa diraihkan, dia rasa dihargai dengan pengorbanan. Dia tak makan, tak minum, dalam keadaan dia tak faham sangat pun tentang ibadah puasa. Jadi, sebagai permulaan, saya nak kongsikan berkaitan dengan satu hadis, subhanallah, yang berkaitan dengan bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita berpuasa. Supaya mereka redha, mereka sabar, mereka terima
syariat puasa ini walaupun umur mereka masih muda. Masya Allah. Okey, saya akan baca. Anak-anak, ibu ayah boleh ikut sama. Kita ambil barakah membacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Slow je, macam puasa je. Puasa tak larat ni. Masya Allah. Kena semangat ya, bulan Ramadan bulan jihad. Ada beberapa perang yang besar berlaku di bulan Ramadan. Perang apa? Perang Badar. Hebat kamu tahu. Lagi perang apa lagi? Tak silap saya, perang Khaybar berlaku di bulan Ramadan juga. Pembebasan Fathu Makkah berlaku di bulan Ramadan juga. Fathu Sepanyol, pembukaan kota Sepanyol berlaku di bulan Ramadan juga. Dan banyak lagi pembukaan kota, peperangan berlaku di bulan Ramadan. Ini adalah bulan jihad, bulan perjuangan, bukan bulan mengurangkan aktiviti, bukan bulan mengurangkan pengajian. Inilah bulan-bulan yang mana ramai ulama menyiapkan kitab mereka, penulisan kitab-kitab mereka di bulan Ramadan. Masya Allah. Sebab bulan Ramadan ini sepatutnya dan sebenarnya pun kajian sains membuktikan bahawa puasa adalah satu kaedah yang terbaik untuk memulihkan kesihatan, kecerdasan, otak, akal fikiran semuanya. Badan kita melakukan proses menghasilkan hormon-hormon yang tertangguh sebelah bulan tu. Dan badan kita happy sangat, sistem metabolisme pun bertambah dan sebagainya. Masya Allah. Kalau nak cerita dari sudut sains sampai peringkat, akhirnya mereka cipta puasa mengikut kaedah mereka, iaitu puasa intermittent fasting lah, macam-macam lah kaedahnya. Dan para saintis mengatakan puasa adalah tongkat ajaib ataupun kaedah yang terbaik untuk merawat pelbagai penyakit yang kronik. Sebab itu hari pertama, kedua kita rasa penat, tetapi masuk hari keempat, kelima, keenam seterusnya badan kita makin ringan. Tapi kita tetap rasa dahaga dan lapar. Masya Allah. Subhanallah. Sebab itu pintu Ar-Rayyan, anak-anak, siapa yang tahu nama Ar-Rayyan? Siapa tahu maksud Ar-Rayyan? Angkat tangan. Ustazah nak bagi hadiah. Siapa tahu maksud Ar-Rayyan? Kita tahu Ar-Rayyan maksudnya pintu, Babur Rayyan, pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Betul tak? Tahu kan? Salah satu pintu syurga namanya Babur Rayyan, iaitu pintu orang-orang yang berpuasa akan dipanggil masuk oleh Babur Rayyan. Hadis tu panjang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang salat akan dipanggil masuk melalui babus salah. Orang-orang yang pemurah, dermawan akan dipanggil melalui babus sadaqah ataupun babul jud. Orang-orang yang berjihad akan dipanggil melalui babul jihad. Dan orang yang berpuasa akan dipanggil melalui babur rayyan, iaitu pintu-pintu orang yang berpuasa. Berapa pintu syurga? Dalam hadis yang sahih menyebutkan 8 pintu syurga. Namun dalam hadis yang saya bacakan ini disebut 4 saja pintu syurga. Tapi hadis yang lain menjelaskan tentang baki lagi 4 pintu syurga. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang dengar hadis Nabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ada manusia yang akan dipanggil daripada semua pintu?" Semua pintu buka untuk dia. Semua pintu memanggilnya. Pintu jihad panggil, pintu sedekah panggil, pintu solat panggil, pintu puasa panggil, pintu. Semua pintulah terbuka untuknya dan memanggil dan menjemputnya. Lalu Nabi pun menjawab, "Ada wahai Sayyidina Abu Bakar. Dan aku mendoakan kamu salah seorang daripada mereka." Masya Allah. Jadi salah seorang yang akan masuk, yang akan dipanggil daripada semua pintu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar akan dipanggil. Sebab kabul doa Nabi mesti makbul. Nabi hanya sebut, aku mendoakan kamu di kalangan mereka, yang akan dipanggil melalui semua pintu. Tapi kita, wahai ibu ayah muslimin muslimat, agak-agak kita akan dipanggil melalui pintu mana? Rasanya layak tak kita nak dipanggil melalui pintu solat? Cuba tengok solat kita. Nak di awal waktu pun susah. Nak solat tenang dan khusyuk pun susah.
Bahkan sebahagian besar di kalangan kita tak faham pun maksud takbiratul ihram yang sebenar. Maksud doa iftitah. Kalau kita nak tasmih ibu ayah ni, maksud Al-Fatihah pun mungkin ada yang tak lepas. Maksud Sami Allahu liman hamidah, ramai yang tak tahu apa maksud Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah yang maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar hamba-hambanya yang memujinya. Kalau kita tanya ibu-ibu ayah-ayah ni, apa maksud Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, pun kita tak tahu apa maksud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Apa maksud Rabbi firli warhamni wajbunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita dah semayang 40 tahun, 50 tahun, kita tak tahu maksud doa antara dua sujud. Belum pergi maksud at-tahiyat. Lagilah ustazah, jangan tanya. Perkataan at-tahiyat tu sendiri tak tahu maksud. Kita tak ada semangat dan tak ada kesungguhan dan tak ada keinginan pun nak tahu maksud bacaan dalam solat. Kita ada masalah komunikasi yang besar dengan Allah. Apa maksudnya? Solat itu adalah doa. Kita sendiri tak tahu apa yang kita minta dengan Allah. Kita sendiri tak tahu apa yang kita bercakap dengan Allah dalam solat. Adakah kita layak nak bermimpi, nak berangan, kita akan masuk dan dipanggil melalui babus solat? Imam Al-Ghazali sebut syarat utama untuk dapat khusyuk mesti faham bacaan dalam solat. Kita tidak ada kesungguhan. Kita kata kita tak belajar bahasa Arab. Kita bukan ustaz ustazah, sebab tu kita tak faham bacaan dalam solat. Solat ini bukan untuk alim ulama, bukan untuk ustaz ustazah, untuk setiap umat Islam. Sepatutnya wajib dan malu kita sebagai umat Islam, lahir Islam, dah 40 tahun Islam, 50 tahun Islam, solat dah berapa ratus ribu kali, tetapi kita belum lagi bersungguh-sungguh untuk mencapai solat yang sebenar. Kita tak berusaha pun untuk dapat khusyuk dan fokus dalam solat. Kita tidak mulakan langkah pun nak memahami bacaan dalam solat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita rujuk hadis Nabi SAW, satu hari selepas solat, Nabi tanya, ini hadis yang sahih, siapakah tadi di belakangku membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Siapa tadi di belakangku baca? Aku dengar dia baca. Siapa? Sahabat Nabi tak ngaku. Sahabat Nabi tak jawab. Takut kena marah dengan Nabi sebab dia baca kuat-kuat sampai semua orang boleh dengar. Nabi jadi imam solat jemaah, ada seorang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu. Dia tak sambung lagi, dia baca setakat tu. Subhanallah. Nabi tanya kali kedua ataupun kali ketiga, barulah dia angkat tangan, dia ngaku dia yang baca. Lalu Nabi pun berkata kepadanya, tahukah kamu apabila kamu membacanya tadi, maka pintu langit terbuka untuk kamu. Sebab itu namanya iftitah, pembukaan. Bukan hanya doa pembukaan solat, tetapi ia adalah doa yang apabila dibaca membuka pintu langit. Apa maksud pintu langit terbuka? Kita yang solat baca doa iftitah seperti ini, semua doa yang kita baca dalam solat semua diangkat oleh Allah. Pintu langit dibuka tanpa hijab, doa kita akan diangkat oleh Allah. Tapi kita malas baca doa iftitah. Allahu Akbar terus Al-Fatihah, sebab kita tidak tahu fadilat dan besarnya kelebihan doa iftitah. Apa maksud doa iftitah? Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Luar biasa maksud dia, tuan-puan sekalian. Kalau saya cakap dekat encik suami saya, terima kasih bang, beza dengan saya cakap terima kasih banyak-banyak. Awak adalah suami yang terbaik daripada sejak buka mata sampai tutup mata. Beza tuan-puan sekalian. Kalau saya puji awak suami yang terbaik, beza dengan saya sebut awak encik suami yang terbaik daripada mula kahwin sampai sekarang. Kalau kita benar-benar memahami kalimah Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi bukratan wa asila,
Maha suci Allah, Maha suci Allah daripada waktu pagi sampai pada waktu malam. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tak perlu pun untuk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup dalam doa iftitah Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar-besar, sebesar-besarnya. Dan memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Walaupun kita tak memuji Allah dengan jumlah yang banyak, tapi dengan sebut Alhamdulillahi katsira, kita telah ibarat memuji Allah dengan banyak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita mula rasa yang kita tak layak nak masuk melalui pintu babul salat. Ada pintu yang kedua namanya babul jihad. Kita nak mengaku kita berjihad di jalan Allah, berjihad fi sabilillah, berjihad sungguh-sungguh di medan ilmu ataupun di medan ekonomi, lalu kita infak, kita wakaf, kita sedekah. Kita nak sebut kita berjihad melawan musuh. Apa saja yang kita berikan untuk agama Allah ini sangat sedikit. Kita masih lagi banyak rehat, kita masih lagi banyak tidur, kita masih lagi banyak bermain-main, kita masih banyak lagi bersenang-senang. Hakikatnya kita masih banyak lagi ruang untuk diri sendiri dan keluarga. Bukan kata tak boleh, memang boleh. Bukan tidak dibenarkan, memang dibenarkan dalam Islam. Subhanallah. Namun kita masih lagi rasa tak layak nak sebut kita ini berjihad di jalan Allah. Sebab kita tahu sebahagian besar masa kita masih lagi untuk kita. Kita masih banyak masa lagi untuk layan TV, layan drama, layan movie. Kita masih ada masa lagi layan video-video, scroll FB, TikTok, IG dan macam-macam video viral. Kita masih lagi layan isu-isu yang remeh-temeh, benda-benda yang mengambil banyak masa kita. Dan saya terpukul dengan kata ulama yang menyebutkan, jika benar Al-Quran itu penting bagi kamu, nescaya kamu pasti membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran. Jika benar Al-Quran itu penting bagi kamu, pasti kamu mampu untuk khatam Al-Quran setiap bulan. Kita kata Al-Quran itu penting, Al-Quran itu teman kita, Al-Quran itu adalah pemberi syafaat kita. Tetapi bulan Ramadan pun tidak mampu mendekatkan kita dengan Al-Quran. Hari pertama masih lagi boleh capai target 1 juzuk. Masuk hari kedua boleh lagi. Masuk hari ketiga dah setengah juzuk. Masuk hari seterusnya mungkin 1-2 helai kita dah sama macam bulan sebelum Ramadan. Dah sama dah. Dah kurang dah semangat. Sama juga solat tarawih. Malam pertama surau masjid penuh. Masuk malam kedua, ketiga, keempat seterusnya dah tak ada dah, sikit dah. Tinggal berapa baris saja. Betul atau tidak? Muslimin muslimat. Hari pertama, malam pertama, ibu ayah semangat lagi bawa anak pergi tarawih. Malam seterusnya tak ada dah. Suami je pergi, isteri pun kat rumah. Mula solat tarawih sendiri lagi. Lepas tu dah tak solat tarawih. Tuan-puan muslimin muslimat, ulama membahaskan hadis Nabi SAW. Nah, hadis yang masyhur dan sahih berkenaan dengan bulan Ramadan. Man qama Ramadan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maksud hadis tersebut, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan dengan muhasabah diri, dengan menyerah diri, akan diampunkan segala dosanya yang terdahulu. Dah 50 tahun buat dosa, diampunkan semua. 40 tahun buat dosa, diampunkan. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, ini tawaran yang sangat hebat. Belum tentu kita solat mengampunkan dosa, belum tentu sedekah kita, belum tentu kita minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Kalau kita masih berterusan dan tidak menyesal dengan dosa kita. Tapi Allah berikan Ramadan untuk tawarannya adalah menghapuskan semua dosa yang terdahulu. 40 tahun dosa, 30 tahun punya dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tapi dengan syarat imanan wahtisaban. Dengan keimanan. Di sinilah para ulama bincang bagaimana bentuk ataupun apakah caranya kita menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan. Yang paling ringkas ataupun paling mudah untuk kita faham, siangnya berpuasa dan malamnya tarawih. Ini pendapat yang paling kuat. Siangnya dengan ibadah puasa, malamnya dengan ibadah tarawih.
Soalnya Ramadan ini tak sempurna tanpa tarawih pada malamnya. Ramadan tidak sempurna siangnya tanpa puasa, dan malamnya tak sempurna bulan Ramadan tidak sempurna malamnya tanpa tarawih. Kerana kalau kita sebut tahajud, tahajud ada di bulan lain. Sebut sedekah, sedekah ada di bulan lain. Zakat ada di bulan lain. Salat pun ada di bulan lain. Puasa pun ada di bulan lain. Tetapi hanya satu ibadah yang hanya khusus untuk Ramadan dan tidak ada di mana-mana bulan ataupun di mana-mana hari selain di bulan Ramadan, iaitu solat tarawih. Sebab itu kalau kita baca kitab tentang bab solat tarawih ini juga dikenali dan disebut sebagai solat tahajud. Untuk bulan Ramadan, solat tarawih juga dikenali ataupun dikatakan adalah solat sebahagian daripada tahajud, cuma dia tidak disyaratkan untuk tidur. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat maghrib berjemaah, isyak berjemaah dan solat tarawih, solat malam yang dimasukkan solat tarawih, maka umpama dia melakukan ibadah sepanjang malam. Tengok anak kita kan, level confident dia. Beli mana confident naik pentas ni kan? Sini. Nama siapa? Masya Allah. Subhanallah. Nama siapa anak ni? Al-Hafiz. Al-Hafiz, sini Al-Hafiz. Tak apa. Dia cari kawan dia kot. Dia tak nampak dia kat bawah naik atas pentas lah. Dia tengok mana kawan dia. Masya Allah. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah pun sebenarnya sampai hari ini 16 Ramadan. Betul atau tidak? Betulkah ini 16 Ramadan? Kita dah melebihi separuh Ramadan. Kita telah pun melebihi separuh Ramadan. Hari ini 16 Ramadan. Tanya pada diri sendiri masing-masing, puas hati tak setakat ni dengan Ramadan kita? Tolong tanya, tolong lintaskan dalam hati masing-masing sekarang, ibu, ayah, tuan-puan, muslimin, muslimat, kita puas hati tak dengan Ramadan kita? 15 hari yang berlalu, campur hari ini 16. Kita puas hati tak dengan prestasi malam Ramadan kita? Puas hati tak dengan tarawih kita? Puas hati tak dengan tahajud, dengan bacaan Al-Quran kita? Kita puas hati tak dengan sedekah kita? Puas hati tak dengan bacaan Al-Quran kita? Kita syukur Allah temukan kita Ramadan. Kita duk minta masa Rejab, masa Syakban jumpa Ramadan. Rupanya kita masih mengulangi kesilapan dan penyesalan akan berlaku sebagaimana tahun-tahun yang lepas. Disebutkan dalam riwayat, sekiranya kamu tahu nilai yang ada di bulan Ramadan, pasti kamu akan menginginkan Ramadan berlaku sepanjang tahun. Setiap hari, bukan sebulan, tetapi setahun 360 hari, bukan 30 hari. Sekiranya kita tahu nilai besarnya Ramadan, ini bulannya malaikat turun penuh berbondong-bondong. Malaikat yang tidak pernah turun ke bumi pun turun di bulan ini. Sebab itu nama Lailatul Qadar. Antara maksud Lailatul Qadar selain pada malam kemuliaan, malam penetapan, Al-Qadar juga dia membawa maksud malam yang sempit. Kerana bumi ini sempit, kerana ramainya para malaikat memenuhi setiap inci, setiap pelusuk ataupun setiap ruang di bumi ini dipenuhi oleh para malaikat. Itu berlaku pada malam Lailatul Qadar. Tetapi pada setiap hari Ramadan, setiap masa, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabu jannah, wa ghulliqat abwabu jahannam, wa susilati syayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, akan dibuka pintu syurga, akan ditutup pintu neraka, dan akan dibelenggu syaitan. Allahu Akbar. Apa maksud dibuka pintu syurga? Ini bulannya daftar ahli syurga, yang mana Allah memerintahkan para malaikat, ini ahli syurga, ini ahli syurga. Allah memilih di kalangan hambanya untuk menjadi ahli syurga sebanyak-banyak dan semudah-mudahnya. Dan ini bulannya yang mana Allah memadam mereka yang telah ditulis daripada ahli neraka, dipadam namanya dan tidak didaftarkan mana-mana manusia untuk menjadi ahli neraka pada bulan ini.
dan syaitan dibelenggu. Namun kita lihat kita masih malas lagi ibadah. Kita masih solat dengan lambat. Kita masih lagi baca Quran dengan sedikit. Bermaksud selama ini bukan syaitan yang mengawas kita, bukan syaitan yang menguasai kita, tetapi selama ini itulah diri kita. Sebab ini bulannya kita nak menilai selama ini yang malas, yang lewat semayang, yang malas baca Quran, yang sekian-sekian yang buat maksiat, adakah kerana hasutan syaitan ataupun itu ada diri kita? Inilah bulannya. Kalau kita masih sama lagi, bermaksud selama ini syaitan dah lama dah tinggalkan kita. Syaitan pun dah tak heran. Boleh jadi syaitan pun hairan dengan kita, sebab kita lebih syaitan daripada dia. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Syaitan tu memang jelas dimurkai oleh Allah, dan dia dah tahu dah dia memang akan dibakar dalam neraka. Tapi kita berbeza. Kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan yang baik, pasangan yang baik, anak-anak, nikmat rezeki. Sebab itu istilahnya kita bimbang kita syaitan daripada dia, lebih daripada syaitan. Sebab kita diberi segala nikmat, tapi kita masih lagi kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dulu saya faham maksud istidraj ni adalah apabila diberi nikmat namun kita kekal dalam maksiat, itu adalah istidraj. Memang benar, itu istilahnya, itu disebut dalam hadis Nabi. Kamu diberi nikmat tapi kamu masih lagi kufur dan kamu masih lagi bermaksiat, maka kamu istidraj. Kamu hanya meninggikan tempat untuk kamu jatuh. Kamu bukan dalam kasih sayang Allah, kamu dalam kemurkaan Allah. Kamu sehat, kamu kuat, kamu kaya, kamu dapat isteri yang menyenangkan hati, anak-anak yang bijak pandai, tapi kamu engkar perintah Allah, kamu istidraj. Itu bukan dalam nikmat Allah, tapi dalam kemurkaan Allah. Namun apabila saya dengar seorang guru menyebutkan level istidraj yang lain, subhanallah, iaitu antara istidraj orang yang berilmu, apabila dia tak boleh beramal dengan ilmunya, itu istidraj untuknya. Apabila seseorang yang telah diberi nikmat sehat tetapi tidak menggunakan kesihatannya untuk ibadah, itu istidraj untuknya. Maksudnya ini level lain tuan-puan sekalian. Level kalau buat maksiat kita faham, yang mana diberi nikmat buat maksiat, oh itu jelaslah istidraj. Yang kita bimbang sekarang, ada istidraj yang tersembunyi dalam diri kita. Kita memang tak buat maksiat, kita memang jaga aurat, kita memang tak buat merompak kejahatan-kejahatan, kita tak buat. Tetapi kita di kalangan yang kufur dengan nikmat Allah, kesihatan, keringanan tubuh badan tidak mampu membangkitkan kita bangun di tengah malam. Tuan-puan, semalam saya ada majlis buka puasa juga di sebuah hotel di Bandar KL. Ada seorang lelaki tua, pangkat besar. Pangkat besar ni kita bayangkan apa? Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Datuk ke, pangkat besar lah. Umurnya 79, setahun lagi nak umur 80. Masih kuat, sehat, tegap, berdiri dan bercakap dengan saya dan tempoh yang lama. Bercakap dengan saya tempoh yang lama. Sebab saya pun berdiri. Dia cakap, Ustazah sekian-sekian, bla bla bla. Dia boleh buat lawak lagi, dia pun cakap sekian-sekian. Seorang bisnesmen yang luar biasa, mempunyai kekayaan luar biasa, kedermawanannya juga luar biasa. Bila saya tanya dia, saya kata, Datuk Seri, apa rahsia boleh kuat sehat? Anak dia berbelas orang. Dan apa rahsia yang Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada Datuk Seri? Saya tanya rahsia gitu je, dia pun kata, dia cakap dengan saya sebab dia bukan cakap dengan ramai orang, memang keliling ramai orang, tetapi masa tu perbualan antara saya dengan dia. Masa tu dia dah nak bergerak. Dia pun kata, Ustazah, jagalah tahajud. Jagalah tahajud. Lepas tu sajalah saya pun angguk-angguk. Lepas tu dia tambah lagi, Ustazah,
Saya daripada dulu, alhamdulillah sampai sekarang, saya tak nampak dia riak. Sebab kita mungkin jaga juga tahajud, tapi tahajud ujung waktu. Kalau subuh pukul 6, pukul 5.30 kita bangun, sempat 2 rakaat tahajud, kadang sempat 4 rakaat, contoh macam tu lah. Tapi dia terus, saya tak tanya, terus dia cakap, Ustazah, daripada muda sampai sekarang, saya akan bangun pukul 2.30 pagi. Setiap malam 2.30 pagi. Saya tanya, pukul 2.30? Masya Allah, Ustaz. Pukul 2.30? Ya, pukul 2.30. Lepas tu tidur balik tak? Tak puas hati, 2.30 dah bangun. Tidur balik tak? Tak, 2.30 sampai subuh. Datuk buat apa lama-lama? 2.30, 3.30, 4.30, lebih kurang 3 jam. Buat apa? Baca Quran, solat, mohon ampun dengan Allah, minta doa. Ustazah, kalau Ustazah boleh buat, Ustazah pasti berjaya. Terpukul. Dan memang itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah berfirman, wa minal laili, dan daripada sebahagian malam. Bukan hujung malam ya, separuh malam, sebahagian malam. Memang pukul 2.30, pukul 2, pukul 3 tu separuh malam. Kita bukan suku, kita ujung je. Wa minal laili, daripada sebahagian malam. Fatahajjat bihi, bangunlah kamu bertahajud kepada Allah, sujud kepada Allah, memuji Allah. Nescaya Allah akan mengangkat kamu, an yab'atsaka rabbuka. Nescaya akan dibangkitkan, diangkatkan kamu oleh Tuhanmu. Maqaman mahmuda, pada makam yang terpuji, pada kedudukan yang terpuji, pada makam yang mulia di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan, ibu ayah sekalian, saya jumpa semua, hampir semua sama. Ada seorang ulama, kalau saya sebut nama, kita semua kenal, tapi saya tak nak sebut namanya. Satu hari Allah izinkan saya bukan bercakap dengan alim ulama ni, dengan tokoh yang besar ni, tapi bercakap dengan pengiringnya, ahli khidmat. Subhanallah, bila tanya apa kekuatan tuan guru, apa kekuatan alim ulama ini, sama jawapannya, tahajud. Bukan di hujung waktu, bukan di hujung malam, tapi bermula daripada pertengahan malam. Sebab apa? Subhanallah, kekuatan tahajud di tengah malam ini adalah kelemahan kita semua. Sebahagian besar pada kita sangat lemah, sangat sukar. Tetapi luar biasa, boleh jadi orang-orang yang begini memang orang-orang yang Allah benar-benar pilih. Orang yang Allah memang jadikan mereka adalah insan yang luar biasa. Sampai Allah mengejutkan dia di tengah malam sampai ke subuh, memuji Allah, mohon ampun dengan Allah, meminta dengan Allah. Saya nak kembali kepada soalan. Masa saya pun dah nak habis saya rasa. Pukul berapa ni? Pukul 6.47. Saya sampai pukul berapa ya? Dah habis. Dah perlu habiskan saya rasa kan? 5 minit lagi ya? Ada 10 minit lagi. Soalan, kembali semula soalan. Kita puas hati tak dengan Ramadan 16 hari yang berlalu ni? Jawapannya kita tak puas hati. Jawapannya sebenarnya adalah kita mula rasa menyesali. Sepatutnya sekurang-kurangnya kita dah sampai ke juzuk yang ke-16. Itu sekurang-kurangnya. Sepatutnya kita dah 16 juzuk dah. Itu paling lekeh. Sebab apa yang saya sebut tadi, jika benar kamu merasakan Al-Quran itu penting bagi kamu, nescaya kamu akan membacanya sebanyak-banyaknya. Jika benar kamu merasakan Ramadan itu penting dan berharga, sudah tentu kamu akan menghargainya. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan mendatangi kamu di hari akhirat kelak. Akan datang kepada kamu, akan memberi syafaat kepada kamu.
Kepada siapa? Li ashabi, kepada sahabat, kepada teman Al-Quran. Hari ini kita akui bahawa kita lebih banyak pegang telefon berbanding pegang Al-Quran. Kita lebih banyak tengok telefon daripada tengok Al-Quran. Kita lebih banyak baca telefon daripada baca Al-Quran. Kita lebih banyak tidur dengan telefon daripada tidur dengan Al-Quran. Betul atau tidak? Itu adalah ujian umat akhir zaman. Kecanggihan telah memisahkan kita dengan sesuatu yang akan menolong kita. Nabi SAW bersabda, Al-Quranun hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu akan berhujah membela kamu ataupun akan menjadi hujah menentang kamu. Al-Quran akan jadi dua. Di dalam barzah sama ada Al-Quran itu menjadi peguam bela kamu ataupun peguam cara yang akan menentang kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. 17 Ramadan. Bila 17 Ramadan? Malam ni dah 17 Ramadan. Esok 17 Ramadan. Malam ni malam 17 Ramadan. Dipanggil hari Nuzul Quran. Kerana inilah harinya, pendapat yang paling kuat, paling masyhur, 17 Ramadan adalah wahyu pertama yang Nabi terima di Gua Hira. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada 17 Ramadan Al-Quran turun daripada langit, kemudian diterima oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Tapi ada satu malam yang dirahsiakan Allah, iaitu malam Lailatul Qadar. Itu adalah malamnya Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah. Sekaligus diturunkan oleh Allah. Kemudian diturunkan secara beransur-ansur 23 tahun daripada langit oleh malaikat Jibril alaihissalam bermula pada 17 Ramadan, iaitu hari Nuzul Quran yang kita sambut pada esok hari. Masya Allah. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, sebagai muhasabah, kita tidak berpuas hati dengan puasa kita. Kita juga tidak berpuas hati dengan Al-Quran kita. Kita juga tak berpuas hati dengan sedekah kita. Kita juga tak puas hati dengan tarawih kita, tak puas hati dengan malam kita. Betul atau tidak ni? Ada rasa tak penyesalan, rasa tak puas hati tu? Kalau tak rasa, tolong rasa. Sebab kita tak akan berubah kalau kita tak rasa penyesalan. Kita tak rasa nak perbaiki. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tarawih sebenarnya berapa rakaat? 8 ke, 10 ke, 20 ke, 36 ke? Ada satu pendapat lagi berapa yang 42 tak silap. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita baca kitab-kitab muktabar, jumhur ulama, bila sebut jumhur, majoriti, gabung mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Majoriti ulama, tarawih itu 20 rakaat. Itu pendapat terkuat. Itu pendapat paling kuat dan pendapat majoriti ulama. Tarawih itu 20 rakaat. Kalau kita dengar daripada tuan-tuan guru, alim ulama yang muktabar yang hari ini, tuan-tuan guru, dia akan sebut tarawih itu 20 rakaat. Saya baru baca sebuah kitab yang memang membahaskan tentang tarawih. Tarawih itu 20 rakaat. Ada pendapat yang kedua, 36 rakaat. Pendapat yang ketiga, 8 rakaat. Pendapat seterusnya 10 rakaat. Maksudnya kita berpegang kepada pendapat yang tidak masyhur, bukan yang kuat. Tapi kita tidak menafikan, dan itulah yang paling banyak kita buat salat tarawih itu 8 rakaat. Kebanyakannya kita buat 8 rakaat. Kalau 20 kita rasa berat sangat, kita rasa tak mampu. Siapa yang tak pernah solat tarawih 20 rakaat, tolonglah, pergilah mana masjid yang masih buat 20 rakaat, buatlah sekali seumur hidup. Buatlah sekali dengan pendapat yang paling kuat ni. Walaupun sekali, buatlah sekali. Kita akan rasa nikmatnya sangat luar biasa. Pada rakaat ke-10 kita rasa penat lagi. Selepas melepasi 10, kita hilang dah rasa penat, dah sampai tahap kita layan solat tu.
Kita mula rasa kemanisan solat tersebut. Kita mula rasa indahnya kita memuji Allah. Kita mula rasa khusyuk, kita mula rasa tenang, kita mula rasa damai dengan solat yang kita kerjakan. Memang normal ya, bila baca Quran, mula-mula ngantuk. Lepas tu kita paksa, kita pergi basuh muka. Lepas tu kita sambung lagi, sampai tahap dah tak ngantuk dah. Sampai tahap kita mula rasa manis dan nikmatnya, kerana kita mula merasai kemanisan iman. Ibaratnya masa kita nak lawan hawa nafsu, kita bertumbuk dengan hawa nafsu. Kita akan rasa penat, kita akan rasa letih. Tetapi setelah kita melalui fasa penat, letih, bertumbuk dengan hawa nafsu, kita mula merasai manisnya ibadah tersebut. Sama juga, siapa yang ada pengalaman solat tarawih 20 rakaat, kita akan rasa manis dan nikmat. Kita dah mula tak mengira, tak hitung dah berapa rakaat lagi. Melepasi 10 rakaat, kita dah tak hitung dah. Kita hanya bangun dan kita mula baca Al-Fatihah dan menikmati. Kita layan solat, kita zikir, kita memuji Allah dalam solat. Tak tahu dah habis dah 20 rakaat, tambah lagi witir 3 rakaat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mazhab Syafi'i kita, afdal solat tarawih berjemaah dan afdal solat witir di bulan Ramadan sahaja jamaah. Bacalah kitab mazhab Syafi'i kita. Kalau kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memang melakukan solat tarawih berjemaah setiap malam. Zaman ketika Nabi SAW memimpin dan mengimamkan solat tarawih, 3 hari Nabi buat, berapa hari Nabi tak buat. Maksudnya tak buat secara jamaah. Berapa hari Nabi jamaah di masjid, berapa hari Nabi di rumah. Bila ditanya, Nabi jawab, aku bimbang. Saya bimbang sekiranya setiap malam buat di masjid, maka ia akan menjadi kefarduan, kewajipan kepada umatku, dan ia amat berat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ikut Rasulullah. Tapi zaman Sayyidina Umar seolahnya mewajibkan semua pergi solat tarawih dan juga witir berjemaah di masjid. Kerana zaman Sayyidina Umar, umat Islam sudah mula melalaikan solat tarawih. Bukan hanya zaman sekarang. Kita tengok pada malam ini, sangat sedikit berbanding malam pertama tarawih. Sangat sedikit. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sekalian, sebagai penutup, apa yang saya kongsikan, asalnya tadi nak baca hadis sama-sama kan, berkenaan dengan kanak-kanak puasa tu. Sebab ia berlaku pada zaman Nabi, bagaimana Nabi menyantuni kanak-kanak berpuasa. Subhanallah, anak-anak nak dengar ke? Okey, kita raikan ya. Kita baca laju-laju. Subhanallah. Sebab anak-anak angguk tadi saya kata saya nak baca, lepas tu kita masuk bab lain kan. Masya Allah. Saya baca terus terjemahan, tak jadi kita nak baca sama-sama. Daripada Ar-Rubai' binti Muawiz, dia berkata, Rasulullah SAW menghantar utusannya pada siang hari Ashura 10 Muharram ke perkampungan kaum Ansar di sekitar Madinah, dan mengumumkan, barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah dia menyempurnakannya pada waktu yang berbaki pada hari ini dengan berpuasa. Dan barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah dia meneruskan berpuasa. Lalu Ar-Rubai' berkata lagi, maka kami pun berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami mencipta mereka mengais. Kami mencipta mereka mainan buat mereka daripada bulu. Jika saat berpuasa tersebut mereka mengais kerana ingin makan, maka kami akan berikan kepada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terleka dengan mainan itu dan meneruskan puasa sehingga waktu berbuka. Hadis sahih riwayat Bukhari 1960. Masya Allah. Maksudnya, daripada zaman Nabi lagi, ketika Nabi SAW masih hidup lagi, kanak-kanak dididik dan diajak berpuasa, dan untuk menghilangkan dan melekakan anak tu daripada rasa lapar dahaga, diberikan mainan, diberikan main. Anak-anak, kami pun ada anak belajar di Seriti Seremban 2 orang, dan ada anak belajar di Pasti dekat Pasti anak pun tak tahu kat mana. Cik tahu kat mana? Hari pertama je kita hantar. Masya Allah. Di taman, tak apalah ya. Nama pasti cik.
Tak apa. Yang pasti, pasti. Okey. Bila saya tanya kan, buat apa hari ni? Main. Budak-budak, ya Allah, saya tahu dia belajar juga. Tapi yang dia paling ingat main. Sama yang Seriti tu pun, darjah 1. Saya tanya, Hana belajar apa? Hari ni Umi ada main-main. Kita ada main game. Saya suka dengar. Saya bukan tak suka. Saya bukan main je tak belajar. Tak. Eloklah tu dapat main. Lagi-lagi bulan Ramadan. Betul tak? Eloklah kalau guru separuh masa belajar, separuh masa main. Main benda teka-teki ke? Main benda-benda yang bermanfaat? Buat aktiviti bermanfaat? Masya Allah, begitu di bulan Ramadan yang disantuni para sahabat, anak-anak mereka yang Nabi contohkan. Sebab kanak-kanak dia punya ketahanan tak sama macam kita. Kita dah faham benar pasal neraka, pasal syurga, pasal pahala, pasal semua. Anak kita balik sekolah, kita nak paksa dia baca Quran. Betul tak? Baca Quran lagi rasa lapar. Tapi bila suruh pergi main bola, elok pula. Padahal berlari-lari tak lapar. Kalau fikir lagi lapar kalau kejar bola tu berlari berpeluang. Tapi baca Quran lah lagi lapar. Janganlah pula kita pula marah. Oh, baca Quran ni bla 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 bla. Tak apa, dia nak pergi main-main. Anak kami pun petang pergi main bola. Pelik juga kan? Tapi rupanya begitulah yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab bila bermain, ia melupakan fokusnya kepada rasa lapar. Masya Allah. Allahu Akbar. Macam mak-mak lah, padahal lapar. Bila masak, lupa rasa lapar kan? Dah siap masak, duduk saja baru rasa lapar. Sebab fokusnya lari ke arah yang lain. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf di atas salah silap percakapan saya, penyampaian saya. Yang saya hormati, yang saya kasihi Encik suami tercinta, Masya Allah, yang selalu menyokong perjuangan, yang memberikan semangat, kekuatan setiap masa, setiap saat, setiap hari. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kepada para isteri, kita pun kena bersyukur. Allah kurniakan kita suami yang terima kita seadanya, dengan kekurangan, dengan kelebihan yang kita ada, lalu menjadi seimbang semuanya. Dan kepada para suami, ucapkanlah juga terima kasih kepada para isteri yang banyak bersabar, banyak mendukung kita, banyak menyokong bersama susah dan payah. Buat para anak-anak sekalian, mak ayah ada kan? Nanti ucap terima kasih pada mak ayah. Pada mak ayah ucap terima kasih juga pada anak-anak yang banyak sabar dan menerima kekurangan kita sebagai ibu ayah. Banyakkanlah bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan ini, dan bersyukurlah sesama manusia. Itulah dia antara ibadah yang sangat besar yang Allah nak tanam supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menonton, lebih kurang 2,000 lebih, hampir 2,000. Subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat semua, Masya Allah.